Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya buat sesi rakaman saja untuk perbincangan kertas 3 set 1 Johor. Baik, kita tengok sama-sama soalan yang ada di dalam kertas soalan set 1 Johor, kertas 3. Baik. Okey, mari kita tengok. Raja 1 menunjukkan satu set eksperimen untuk menentukan haba pembakaran alkohol di dalam makmal. Metanol CH3OH dibakar dalam lampu pelita dan haba yang dibebaskan diserap ke dalam 200 cm padu air suling di dalam bekas kuprum. Alkohol itu dibakar sehingga suhu air suling meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. Jisim lampu pelita dicatatkan dan eksperimen diulangi dengan menggunakan etanol, propanol dan butanol. Baik, kita dah tadi di case, kita tengok. So, mari kita lihat dia punya gambar. Baik, ini adalah set haba pembakaran. Bahan yang digunakan adalah alkohol untuk air. Baik, kita tengok. Baik. Setelah bacaan suhu saya ditunjukkan beri. Catatkan bacaan jisim lampu pelita pada ruangan yang disediakan dalam darjah 2 dalam 2 titik perpuluhan. Jadi kamu diminta untuk menyatakan bacaan jisim lampu pelita dengan 2 titik perpuluhan. Baik, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, bacaan neraca sprintnya 25.361. 25.361. Jadi bacaan berat awal initial mass, initial weight actually, kita letak 2 tempat perpuluhan, dia akan menjadi 25.3, sorry, bukan 36 31. 31 36. Manakala bacaan akhir dia akan menjadi bacaan yang ditunjukkan dalam neraca elektronik 24.253. Jadi kita akan letak di sini 24.25. Baik. Jelas Mudah sahaja. Kita pergi kepada bacaan yang menggunakan bahan api etanol. Formula molekul C2H5OH. Baik. Bacaan daripada neraca elektronik 23.125. Jadi kamu kena bundarkan dia. So dia akan menjadi 23.13. Okey, perlu tak kita letakkan unit? So di sini dah dinyatakan unit gram, jadi tidak perlu. Manakala untuk bacaan akhir dia menjadi 22.28. Baik, kita pergi kepada propanol pula. Propanol, bila kita letak 2 tempat perpuluhan, dia akan menjadi 22.81. Bacaan akhir 22.06. Dan yang terakhir, kita ada butanol. Ingat bila 2 tempat perpuluhan, selepas titik perpuluhan, kita perlukan 2 tempat sahaja. Jadi kalau kita ada tempat perpuluhan yang ketiga, kita bundarkan dia. So kat sini kita ada 24.738. So bila kita letak 2 tempat perpuluhan, dia akan jadi 24.74. Yang ini kita akan dapat 24.04. Baik. Soalan yang seterusnya, bina satu jadual dengan merekodkan jisim awal, jisim akhir dan jisim alkohol yang dibakar di dalam eksperimen ini. Jadi kamu diminta untuk membuat jadual. Jisim awal, akhir dan jisim alkohol. Baik. So bagaimana kita nak buat?
Baik, okey, kita buat di sinilah. Sini ada ruang kosong So saya akan buat jadual. So apa yang kita perlu buat? Kita bina jadual. Okey. Saya tak ada pembaris. So kamu gunakan pembaris. Allah, saya ingat benarnya. Buat cantik sikit. Oh, Allah Akbar. Okey, yang ini mesti bawa pembaris lah. Wajibkan diri kamu untuk membawa pembaris setiap kali waktu pemeriksaannya. Jangan jadi macam saya ni. Tak cantik saya punya ni. Baik, kenapa saya buat 3 kolom? So di sini kita letakkan, saya tulis pakai pen lain lah, warna biru. Baik. So sini kita tulis alkohol yang kita, ini highlighter lah. Okey. So mari kita cuba tulis. Merah juga. Kita pilih warna biru. Baik, sini kita namakan dia alkohol yang kita nak gunakan. Tebal benar. Kemudian di sini jisim awal, jisim akhir. Baik, ada sebenarnya satu lagi kolom yang perlu kita letak, iaitu jisim alkohol yang dibakar. So kita tambah kat sini. Jisim alkohol yang dibakar. Tulisan saya tak muat, saya buat short form. Baik, kita dah ada. So kita ada 4 alkohol yang kita gunakan. Jadi pastikan kamu ada 4 kolom lah. 1, 2, 3, 4. Baik. Berpeluh pakai ni lah. Baik, mula-mula kita ada CH3OH, metanol. Kamu nak tulis dia punya formula molekul boleh, kamu nak tulis dia punya nama pun boleh. Seterusnya kita ada etanol, C2H5OH. Kemudian kita ada propanol, C3H7OH. Dan seterusnya kita ada butanol, C4H9OH. Yang mana, pada siapa-siapa yang tak ingat, formula AM bagi alkohol adalah CnH2n tambah 1OH. Ini formula AM bagi alkohol. Kemudian kita masukkanlah semua data yang kita ada. Di sini saya tolong kamu untuk masukkan jisim awal tadi bagi metanol. Kita tengok balik. 25.36, 24.25. So jisim awal dia 25.36, jisim akhirnya 24.25. Baik, jisim alkohol yang dibakar, bagaimana kita nak kira? Kita tolakkan jisim awal dengan jisim akhir. Baik, 25.36 tolakkan dengan 24.25. So kita dapat 1.11 gram. Kalau kamu tak nak tulis unit di sini, kamu tulis siap-siap semua unit di label kamu pun tak ada masalah. Jadi mudahlah, tak perlu lagi kamu buat di sini. So sini kita boleh padam, kita boleh padam. Begitu juga dengan bacaan bagi alkohol yang seterusnya lah. Jadi kamu dapatkan daripada jadual. Setelah tu kamu dapatkan jisim alkohol yang dibakar. Jelas kita selesai di situ. Kita terus pergi kepada dan pastikan letak 2 tempat perpuluhan. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Daripada eksperimen ini, nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah yang bergerak balas dan juga pemboleh ubah yang dimalarkan. Baik, pemboleh ubah yang dimanipulasikan.
Apa yang kita manipulasikan? Kita ubah di sini adalah jenis alkohol. Baik, kita punya pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah jenis alkohol. Saya gunakan pen merah sekejap ya. Baik, jenis alkohol. Baik, pastikan jawapan kamu betul sekejap. Kemudian pemboleh ubah yang bergerak balas adalah, okey, eksperimen ini menceritakan tentang haba pembakaran. Haba pembakaran. Jadi kita punya pemboleh ubah bergerak balas adalah haba pembakaran. Ataupun jika ada mana-mana pelajar yang tulis haba yang dibebaskan. Haba yang dibebaskan kita terima. Ataupun kamu boleh tulis peningkatan suhu air. Baik, ini adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Kita tak boleh kaitkan dengan jisim akhir alkohol, kerana itu bukanlah pemboleh ubah yang bergerak balas. Sebab kita menggunakan bahan api alkohol tersebut untuk memanaskan air suling. Baik, pemboleh ubah yang kita malarkan, suka saya ingatkan untuk kamu dapatkan pemboleh ubah ni daripada gambar rajah ataupun jadual yang kamu bina, supaya di situ kamu dapat idea dekat mana kita nak cari pemboleh ubah. Baik, pemboleh ubah yang dimalarkan adalah, okey, kalau kita tengok pada gambar rajah, okey, yang kita tetapkan adalah jisim air suling. Sorry, bukan jisim, isi padu. Isi padu air suling. So, saya tulis di sini, isi padu air suling. Kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen ini. Okey. So, hipotesis, pastikan mudah jika kamu pastikan adanya kehadiran pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan juga pemboleh ubah yang bergerak balas. Baik. Pemboleh ubah yang kita manipulasikan di sini adalah jenis alkohol. Okey, kita ada jenis alkohol, jadi pemboleh ubah yang bergerak balas pula adalah haba pembakaran. Maka kita kaitkan pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Sebagai contoh, semakin tinggi bilangan karbon di dalam alkohol, semakin tinggi haba pembakaran. Dapat tak? Okey, saya tulis ya. Kita construct boleh ayat tu. Semakin tinggi nilai karbon di dalam alkohol, semakin, okey, letakkan RV, tinggi nilai haba pembakaran Satu contoh jawapan. Ataupun kamu boleh tulis semakin tinggi nilai karbon per molekul alkohol. Okey, kerana kita nak tengok apa tu kita panggil nilai haba, Muhammad, nilai pembakaran. Semakin tinggi, okey, contoh kalau kita tengok dekat sini, saya tulis kat sini kita ada metanol CH3OH, kemudian kita ada etanol C2H5OH, kemudian kita ada propanol C3 7OH, kemudian kita ada C4H9OH.
Jadi kita tak tengok pada keseluruhan molekul tu, kita tengok pada kandungan karbon, nilai karbon. So yang ini yang akan membantu peningkatan haba pembakaran tu. Jadi kalau kita tengok bilangan C dia semakin bertambah, nilai haba pembakarannya akan bertambah. Okey. Jelasnya di situ? Okey, itu kita punya hipotesis. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan E. Kira haba pembakaran metanol untuk eksperimen ini. Okey, sekiranya kamu ada jawapan pilihan lain, boleh PM saya selepas kamu menonton video ni lah. Okey. Jadi yang ini saya terus bagikan jawapannya ya, sebab saya esok pada hari Jumaat tu saya ada meeting panitia sains dengan panitia kimia. So saya tak dapat nak bagi, kita tak dapat nak ber-Google Meet lah. So saya buat video dulu siap-siap. Kira haba pembakaran metanol untuk eksperimen ini. So dia minta nilai haba, saya highlightkan ya. Saya gariskanlah. Nilai haba pembakaran metanol. So dia minta haba pembakaran metanol. Jadi bagaimana kita nak buat? Baik. So diberi maklumat di sini ini muatan haba tentu 4.2 C dia. Nilai dia constant, so tetap. So apakah formula yang perlu kita gunakan di sini? Okey, ingat dalam bab termokimia kita gunakan dua formula sahaja, iaitu Q sama dengan MC theta dan delta H bersamaan dengan Q bahagi N. Okey, dua formula ni kita gunakan dalam pengiraan nilai haba pembakaran ke, haba pemendakan ke, haba peneutralan ke, penggunaan formulanya sama. Cuma dalam, ini kena ingat dalam pengiraan haba pembakaran, bilangan mol, cara untuk mengira bilangan mol bukan lagi kita gunakan formula MV per 1000. Tidak. Kita gunakan Gsem bahagi dengan molar mass. Allah Akbar. Lupa pula kita belajar bahasa Melayu. JMR. Gsem molekul relatif untuk mendapatkan nilai mol. Jadi, so kita tak gunakan ni kita tak gunakan ni. Bagi haba selain daripada haba pembakaran, kita gunakan. Tapi untuk kes ini kita tak gunakan MV per 1000. Ingat. Baik. So kita apa tu? Mana. Baik, kita teruskan pengiraan kita. Jadi the next step is, kita teruskan, kita cari Q dulu. So Q bersamaan dengan MC theta. So kita punya jalan kerja, Q sama dengan MC theta. Saya tulis balik formula. Kemudian M adalah gisem air suling, bukannya gisem alkohol yang kita gunakan, kerana alkohol tu adalah bahan api yang digunakan untuk memanaskan air sistem. Jadi kita punya gisem kita adalah air. Jadi daripada gambar rajah tadi kita perhatikan, so saya pergi balik ke atas ya. Okay, ini pada mana-mana yang tak faham lagi, tak nampak lagi. Isi padunya 200 cm padu. Okey, menggunakan formula ketumpatan air bersamaan dengan 1 gram cm per padu. 1 gram per cm padu. Jadi kita ada gisem. Kita ada isi padu. Isi padu kita 200 cm. So bagaimana kita nak dapat dia punya isi gisem? Gisem air dia berapa? Okey, kita gunakan formula ketumpatan. Formula ketumpatan bersamaan dengan gisem bahagi isi padu. So, dekat gambar rajah ni, maklumat yang kita ada, kita ada ketumpatan, kita ada nilai isi padu. So, kita boleh dapatlah nilai gisem je. So, nak dapatkan nilai gisemnya, ketumpatan darab dengan isi padu. Ketumpatan darab dengan isi padu. Jadi, dua unit cm padu tu akan clash off. Dicancelkan. So, yang tinggal adalah gram. Jadi, gisem air tersebut adalah 200
gram. Nilai ketumpatan air adalah 1 gram sentimeter padu. Itu tetap. Baik. Kita pergi kepada langkah pengiraan tadi yang kita buat. So, 200 gram, pastikan saya nak sangat bila kamu buat pengiraan, pastikan jangan tertinggal unit. Sebab kita takut kita akan silap kira. So, C kita adalah 4.2, masukkan unit. Kalau tak nak masuk pun tak apa, kita tengok balik. Kalau kita tak hafal pun tak apa. Ni nampak ni. Kita masuk, kita tulis JG negatif 1, darjah Celsius negatif 1. Darab dengan perubahan suhu. Perubahan suhu. Baik. Perubahan suhu. Kita tengok kat mana ya. Mak. Kat sini, yang pengiraan kamu kira ni, tak ada pun dia cerita pasal suhu air. Perubahan suhu tu. Kat sini dia cerita perubahan jisim bagi alkohol, bahan api. Jadi mana kita nak dapat? So, di sini sangat penting untuk kamu perhatikan pernyataan yang diberikan. Kan saya beritahu hari tu, mesti tengok pernyataan yang diberikan. Sebab di situlah ada dia punya kata kunci. Di sini, nampak tak? Air suling, suhu air suling meningkat sebanyak 30 darjah Celsius. So, inilah kita punya theta. Kita pergi ke bawah. Theta adalah perubahan suhu. So, saya masukkan balik nilai dia. 30 darjah Celsius. Baik. Dengan menggunakan kalkulator, gram dengan gram negatif 1, clash off. C, darjah Celsius negatif 1 dengan darjah Celsius, clash off. So, dia tinggal J lah. Nilai Q mestilah J. Okay. So, menggunakan kalkulator. Saya buka kalkulator saya. My calculator. Kalkulator saya tak macam kalkulator Cikgu Romi. Macam ni je. 200 darab dengan 4.2 darab dengan 30. So, nilai kita dapat 25,200 Joule. 25,200 Joule. Untuk mengira mol. Untuk mengira mol. Baik. Saya kecilkan sikit balik. Untuk mengira mol. So, saya mana saya nak padam ni. Saya padam ni je lah. Untuk mengira mol, apa yang kamu perlu lakukan adalah menggunakan rumus yang ini. Ni, gram bahagi molar mass, jisim molar relatif. Jadi, jisim apa yang kita nak dapat? Kita nak gunakan jisim alkohol. Sini bukan lagi gunakan jisim air. Dekat bilangan mol ni kita tak nak gunakan jisim air. Kita gunakan jisim alkohol. Alkohol yang kita gunakan adalah metanol. So, tulis formula molekul besar kat sini. CH3OH. Okey. Berdasarkan jadual yang kita gunakan tadi, jadual ni, nampak ni, metanol, jisim alkohol yang terbakar saja kita nak kira. Macam mana kita kira tadi? 25.36 tolak dengan 24.25, kita dapat 1.11 gram alkohol yang terbakar. Jadi kita masukkan balik ni yang N bersamaan dengan 1.11 bahagi dengan molar mass, jisim molar relatif bagi metanol. So, jisim molar relatif macam mana? Iqbal dengan yang lain yang lemah tu tolong tengok kat sini. Jisim molekul relatif CH3OH. So, jumlahkan semua jisim atom relatif ni tadi. Baik. C bersamaan dengan 12. Campur dengan hidrogen kita ada 4. Campur dengan oksigen 16. So, kita dapat 32. So, saya tulis balik. 32 unit. Tengok sini macam mana unit tu kita dapat mol. Unit bagi JMR adalah G mol negatif. Unit bagi gram, jisim adalah gram lah. So, ini clash off. So, 1.11 bahagi dengan, sorry saya slow sikit ni bagi semua faham. 1.11 bahagi dengan 32. So, kita akan dapat 0.03. So, nilai mol di sini kita dapat 0.03. Masukkan je. Kalau boleh kita dapatkan sampai 1, 2, 3. 3 ataupun 4 tempat puluhan. So, saya ambil 3 tempat puluhan. 0.03
mol. Dah dapat sini, kita gunakan formula yang kedua, iaitu delta H bersamaan dengan Q bahagi N. So, saya tulis kat sini lah. Delta H bersamaan dengan Q bahagi N. Baik, di sini kamu tukarkan siap-siap Q ni kepada kilojoule. Baik, kita akan dapat nilainya 1, 2, 3, kita akan dapat 25.2 kilojoule. 1, 2, 3, okay, betul lah. So, kita tulis sini 25.2 kilojoule bahagi dengan mol. Jadi, delta H kita akan dapat 25.2 bahagi dengan 0.034. Kita akan dapat 741.176. 741. Baik, kita dapat 741.176 daripada mol ni tadi Okey. Oh, saya rounding ke tadi? Saya rasa saya tak rounding Kita cek balik. Kalkulator 1.11 bahagi dengan 32 0.034. Okey, sebelah sini ada 6 sebelah sini ada 6. So saya rounding, saya kena jadikan dia 0.035. Sorry guys, 0.035. So yang ini saya betulkan balik. So kita ambil 3 tempat perpuluhan tadi So 0.035. Okey, betul. Kalau kita nak ambil 3 tempat perpuluhan, bila kita tengok sebelah tadi kita ada 6 tambah 1 sini 0.035. Okey, situ nak perhatikan takut silap. Baik. So kita guna balik kalkulator. Saya tak rounding tadi, saya takut nilai dia akan berubah. 25.2 bahagi dengan 0.035. Kita akan dapat 720. Betul. 720 unit kilojoule per mol. Baik. Haba pembakaran adalah tindak balas exothermic sebab haba terbebas ke persekitaran. Suhu dia meningkat. Jadi, jangan lupa letak nilai negatif. Alright. So, ini kita punya jawapan. Step dia, saya ulang balik step dia. Langkah pertama, kira Q sama dengan MC theta. Ini nilai haba. Kemudian langkah yang kedua, dapatkan delta H, iaitu Q bahagi N, di mana N tersebut kamu dapatkan daripada alkohol tadi, bahan api. Bahan api metanol bahagi dengan jisim molekul relatif. Baik. Kita pergi kepada 1F. Diberi haba pembakaran alkohol dalam jadual 1 di bawah metanol. Okey, nilai metanol tadi yang kita dapat tadi lah. Kita bolehlah conteng kat sini. Negatif 720 kg per mol. Yang atas ni salah unit ni. Macam mana salah? Baik. Okey, nilai haba pembakaran untuk metanol negatif 720. Etanol 1376. Propanol 2017. Butanol 2679. Baik. Dia suruh kamu ramalkan nilai haba pembakaran bagi pentanol. Nilai haba pembakaran bagi pentanol. Kita tak gunakan pentanol, kita guna sampai butanol je sini. So, kamu kena ramalkan. So, bila nak buat ramalan, pastikan nilai tu lebih daripada 2679. Baik. Jadi, nilainya boleh jadi, okey, saya letaklah negatif 3000 kilojoule per mol, ataupun kamu nak letak negatif 3200 kilojoule per mol,
Berapa lagi kita letak? Yang penting dia lebih daripada 2679. Jangan tulis macam ni lebih dari 2679. Okey, jawapan ini salah. Kalau kamu tulis begini, dia akan jadi salah. Dia mesti nyatakan nilai dia. Tak boleh letak range, tak boleh letak julat. Julat antara ni kan kamu minta pemeriksa pula yang letak nilai. Kamu yang kena letak nilai dan pastikan nilainya lebih daripada 2679. Baik, itu adalah soalan 1F. Kita pergi kepada 1G. 1G dia minta kamu nyatakan hubungan antara bilangan karbon per molekul dengan jisim alkohol yang dibakar. Nyatakan hubungan antara bilangan karbon per molekul dengan jisim alkohol yang terbakar. Baik. Maksudnya dalam jawapan kamu mesti ada perkataan ini dan juga perkataan ini. Dia tak susah pun. Hubungan. Apa hubungan anak dengan bapa? Apa hubungan bilangan karbon per molekul dengan jisim alkohol yang dibakar? So, kita tengok balik sini. Bilangan karbon per molekul dengan jisim alkohol yang dibakar. Kita ada maklumat tak jisim alkohol yang dibakar? Ada. Dekat mana? Kita cek balik. Kita ada di sini. So, kita nak kaitkan bilangan karbon. Tadi dia tanya tadi bilangan karbon per molekul alkohol. Comot dah tulisan saya ni. Yang ada di sini, saya tukar pen jap. Yang ada di sini dengan jisim alkohol yang dibakar, yang terbakar di sini. Maksudnya kita kena lengkapkanlah benda ni. Kita kena lengkapkan lah. So kita lengkapkan lah. Baik, kita cuba lengkapkan bagi metanol tadi kita dapatkan untuk etanol pula. So nilai etanol tadi jisim awalnya 23.13 tolak dengan 22.28, nilai jisimnya adalah 0.85. So saya tulis sini So kita kena lengkapkanlah 0.85. Nampak tak nilai dia? Menurun ke menaik? 1.11 kepada 0.85. Okey, nampak tak perkaitan tu? Okey, sabar kejap dulu. Okay, kalau dah nampak tak apa, bagus. Kita pergi pada propanol dulu. Kita kira dulu jisim propanol yang digunakan, yang terbakar. Jisim awalnya 22.81, jisim akhirnya 22.06. Kita dapat 0.75. So saya tulis sini 0.75. Dan butanol kita ada 24.74 tolak dengan 24.04, kita ada 0.7. Bila kita lihat di sini perkaitannya, semakin bertambah bilangan karbon C1, C2, C3, C4, jisim alkohol yang dibakar semakin berkurang. Baik, itu yang kita akan tulis pada jawapan yang ini. Tadi saya cakap semakin bertambah, saya salin balik je, bilangan karbon per molekul semakin rendah ataupun semakin berkurang, jisim alkohol yang dibakar. Okey. Jelaskan di sini. Itulah cara dia macam mana kita nak buat soalan menyatakan hubungan. Baik. Selain daripada jawapan ni, kamu cuba PM saya. Nanti saya cuba respon balik sama ada jawapan tu diterima ataupun tidak. Baik, kita selesai soalan 1G. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Baik, mari kita lihat. Soalan nombor 2 merupakan soalan pembinaan eksperimen. 2 eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji kesan logam yang bersentuhan dengan besi terhadap pengaratan besi.
Besi yang dililitkan dengan logam kuprum dan timah disimpan di dalam larutan jeli yang mengandungi sedikit fenolftalin dan larutan kalium heksasinoferat. 3. Tabung uji disimpan selama 5 hari dan pemerhatian direkodkan. Ada tak kita buat eksperimen ni? Cuba ingat. Ada ke tak ada? Okey, so di dalam satu tabung uji kita ada paku besi yang disalut dengan kepingan kuprum. Baik, jangan bela, jangan panik, jangan takut. Tengok gambar, perhatikan betul-betul. Kemudian kita gunakan highlight untuk melihat apakah bahan yang kita gunakan. Kita ada kalium heksasinoferat. Kemudian kita lilitkan dengan logam kuprum. Lepas tu dengan logam timah. Kita ada dua bahan. Satu dililit dengan kuprum, satu lagi dililit dengan stannum ataupun timah. Stannum dan kuprum ni melilit paku besi. Dia simpan selama 5 hari. Daripada penyataan ni sahaja kita dah nampak dah eksperimen apa yang kita nak buat. Baik. Selepas 5 hari, keputusan diperoleh seperti berikut. Alhamdulillah. Bila dililit dengan kepingan stannum, paku besi disalut dengan kepingan stannum. Okey, yang ni nampak tak ni? Ada warna biru, ada warna biru, ada warna biru. Apa tu tandanya? Kemudian kita tengok set eksperimen kedua. Warna birunya lagi banyak. Banyak. Berdasarkan Raja 4, nyatakan pemerhatian dalam eksperimen ini. Berdasarkan Raja 4, nyatakan pemerhatian dalam eksperimen ini. Pelik saya tiba-tiba macam ni pula ini soalan Jom. Ini soalan 2. Ini soalan 2 lagi. Berapa banyak 2 dah? Sepatutnya ni soalan. Tak apalah, kita jawab je lah. Yang ini set lain. Okay, faham. Sebab yang ini Jom. Yang ini ada kapal depan pula. Yang ini okay. Kita tengok markah ni berapa nanti. 3. 1, 2, 3, 4. 4 kali 3, 12. Macam mana markah dia ni? Jom Okey. Nanti jap saya nak tengok jap. Soalan nombor 1 tadi kita ada A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. 8 kali 3 21. Campur dengan 1, 2, 3, 4. Okey, betul lah. 4, 12. So totalnya kita akan dapat dekat kalkulator saya 33. Betul. So ini bahagian A ada 33 markah. Pattern dia lain kat sini. Ini yang saya kata kalau bahagian itu ada boleh jadi satu soalan, boleh jadi 2 soalan. Baik, tak apa, kita teruskan je. Okay, alright. So dia minta berdasarkan Raja 4 nyatakan pemerhatian dalam eksperimen ini. So kita nyatakan pemerhatian. Apa yang kita nampak adalah tompok biru. Kata SPM kamu dia akan berwarna. Kamu akan nampak dia punya pemerhatian. So kita boleh nyatakan tompok biru pada eksperimen 1 lebih banyak ke lebih sedikit? Raja 4. Dua-dua sama. So nyatakan kehadiran tompok biru, blue spot. Tompok biru dihasilkan dalam set eksperimen 1 dan 2.
Okey, ataupun kamu boleh nyatakan tumpuk biru yang dihasilkan dalam set eksperimen 1 lebih sedikit berbanding tumpuk biru yang dihasilkan pada set eksperimen 2. Okey, kalau tak nampak tadi kita padam balik. Saya bagi kita photostat kan. So itulah tak nampak pula kamu tak nampak. Tapi tak apa. Kalau kamu ingat eksperimen ni, kamu akan nampak warna biru tu. Warna biru tu menunjukkan kehadiran karat. Okey. Kalau ingatlah, kita gunakan kalium hexacyanophyrite dan juga larutan phenolphthalein. Phenolphthalein anda ada cerita kat sini. Nampak ni. Dia ada phenolphthalein, sedikit phenolphthalein dan larutan kalium hexacyanophyrite. Kalau phenolphthalein ni berubah warna menjadi warna pink, bermaksud wujudnya kehadiran ion hidroksida. Paku besi itu takkan berkarat. Alright. Ni kena cek balik dalam tindak balas redox. Tolong cek kalau tak ingat. Baik, kita teruskan soalan B. Berdasarkan pemerhatian dalam soalan A, nyatakan inference. So, nyatakan inference. Soalan minta inference. Baik, cara untuk membina inference. Tumpuk biru tu. Aku lapar. Sebab aku tak lapar? Sebab aku tak makan. Okay. Itu dia punya cara untuk bina hipotesis. So, maksud saya di sini, untuk membina eksperimen, dia pun dah cakap kat sini, based on observation, berdasarkan pemerhatian dalam soalan A. Jawapan A kamu tu mesti menjelaskan balik. So, tumpuk biru tadi tu menunjukkan kehadiran nak tulis tumpuk biru pun boleh. Tumpuk biru menunjukkan kehadiran. Okey. Siapa boleh teka? Tumpuk biru boleh menunjukkan kehadiran ion karat. Ferrum. Ferrum apa? Ferrum 2+. Baik. Boleh. Ion ferrum. Ferrum dia jadi ferrum 2+ tambah 2E. Boleh. Okey, ataupun kamu tulis macam ni pun dah kira betul. Ion ferrum 2 terhasil pun boleh menjelaskan apakah itu tumpuk biru. Tumpuk biru dia terhasil daripada tidak balas ion ferrum 2 dengan kalium hexacyanophyrite. Ingat okay, ni saya conteng sikit bagi ingat untuk kamu. Mana yang tak ingat, cek balik dalam buku. Kita ada kalium hexacyanophyrite yang kita gunakan untuk mengesan kehadiran ion ferrum 2. Sekiranya ion ferrum 2 ni ada, tumpuk biru akan terhasil. Lagi satu solution, kita ada phenolphthalein. Phenolphthalein mengesan kehadiran ion hidroksida. Okey, kalau ada ion hidroksida, dia akan berubah menjadi warna pink. Saya tak ada warna pink lah. Warna pink tak nak. Ada warna pink. Warna pink. Baik. Kita jelas Alright. Baik. So ingat dua benda ni. Kalium hexacyanophyrite dan juga kita balik. Dan juga phenolphthalein. Phenolphthalein kesan kehadiran hidroksida. Sekiranya ada, dia akan berubah menjadi warna pink atau merah jambu. Kalium hexacyanophyrite akan berubah menjadi warna biru apabila ada kehadiran karat ataupun ion ferrum 2+. Baik. Teruskan pada soalan. Nyatakan definisi secara operasi pengaratan besi dalam eksperimen ini. Soalan DSO ni confirm ada, fizik, kimia, bio confirm ada, sains pun ada. Cuma cara untuk pembinaan dia sedikit berbeza dengan sains. Dia sains tulen ni, fizik, kimia, bio dia agak detail sikit, yang mana kamu kena letak ORV dan juga apa yang kamu buat, what you have done. ORV bermaksud
Observable responding variable, pengulangan ubah yang kita nampak. Betul tak ayat tu? Betul lah. Baik. So, apa yang kita nampak? Yang kita nampak adalah kehadiran tompok biru. Kita mulakan ayat kita dengan pengaratan besi. So, kita tulis balik pengaratan besi sebab dia tanya pengaratan besi. So, kita tulis pengaratan besi ialah, okay, alright. So, pengaratan besi ialah apa yang kau buat? Apabila cerita balik je. Mana nak cerita balik? Cerita balik dekat ni. Apabila besi dililitkan dengan logam kuprum dan timah, disimpan panjang sangatlah ni. Kita ambil kat sini je lah. Apabila besi dililitkan dengan logam kuprum dan timah, apa yang terhasil? Tompok biru terhasil ataupun besi berkarat. Tapi observable, ingat ORV. So, tompok biru terhasil. Jadi, tulis balik apa yang kita buat. Mana pensel? Apabila paku besi dililit dengan, kamu nak tulis logam kuprum dan timah, ataupun kamu nak tulis dengan logam saja pun boleh. Tompok biru terhasil. What you see and what you have done. So, itu yang kita dapat. ORV dan apa yang kau buat. Biasanya, saya buat ayat pengaratan besi ialah apabila paku besi dililit dengan logam kuprum dan timah, tompok biru terhasil. Ataupun ayat kamu, pengaratan besi ialah tompok biru yang terhasil apabila paku besi dililit dengan logam kuprum dan timah. Okey, dua contoh jawapan. Pengaratan besi ialah tompok biru yang terhasil apabila paku besi dililit dengan logam kuprum dan timah. Sekiranya ada jawapan lain, DM saya. Baik, jelasnya di sini. So, kita kena cerita apa yang kamu nampak dengan apa yang kamu buat. Biasanya gunakan ayat, mulakan ayat dengan apa yang kamu nampak dululah. Sebab sini saya tulis ORV dulu kan. So, pengaratan besi, okey, yang utamanya yang ini. Apa yang kamu nampak, baru cerita apa yang kamu buat. Tompok biru, pengaratan besi ialah tompok biru yang terhasil apabila paku besi dililit dengan logam kuprum dan timah. Ataupun ayat yang pertama tadi pun boleh. Kemudian soalan yang seterusnya, dia minta kamu mengklasifikasikan logam yang mempercepatkan pengaratan besi dan logam yang melambatkan pengaratan besi. Baik, di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kuprum, magnesium, zinc, plumbum dan argentum. So, saya conteng kat sini. Kuprum Cu, magnesium Mg, zinc Zn, plumbum Pb, argentum Ag. Okey, kalau nak rehat-rehat boleh rehat kejap, pause kejap, tapi pastikan tengok video ni sampai habis. Okey, so kita ada Cu, Mg, Zn, Pb dan juga Ag. Besi kita adalah Fe. Bahan yang kita gunakan dalam eksperimen ni tadi adalah stannum dan kuprum, iaitu Sn dan juga Cu. Okey. Dalam soalan ini dia tak ada Cn, dia ada Cu saja. Okey. So mari kita tulis formula ataupun akronim bagi siri kereaktifan logam. Kalau nak kahwin
mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan Hisham cukup aman. Kalau geng surau dia ada yang lain sikit kan. Baik, yang mana kamu kena tahu kedudukan karbon dan hidrogen. Okay, dalam sirika aktifan logam kita kena tahu kedudukan karbon dan juga hidrogen. Baik, so kedudukan karbon dan juga hidrogen di antara zinc. Di sini. Oops, tukar warna lain. Merah. Baik. So karbon di sini, hidrogen di bawah. CZH. Baik. So sekarang ni mari kita tengok balik. Kita kena bina jadual. Baik, mari kita bina jadual. 2 kolom saja sebab satu kolom kalau kita tulis mempercepatkan pengeratan, saya tulis contoh-contoh je pengeratan besi, yang ini melambatkan. Baik, kita ada mempercepatkan pengeratan dan juga melambatkan pengeratan. Jadi di mana ferrum kita? Ferrum kita berada di sini. Kita ada cuprum. Mana-mana bahan yang di bawah daripada ferrum, dia akan mempercepatkan pengeratan. Mana-mana bahan yang berada di atas ferrum, dia akan melambatkan pengeratan. Jadi kita masukkan saja cuprum di bawah. So sini cuprum, magnesium di atas, so melambatkan. Kita ada zinc di atas, so zinc melambatkan. Kita ada plumbum di bawah, so dia mempercepatkan. Kita ada argentum di bawah, so tu dia akan mempercepatkan. Cuk. Dekat dalam kotak ni dia tak tulis simbol. Jadi bila tak tulis simbol, jangan buat macam saya. Saya pandang balik. Kena tulis ayat. So saya tulis balik cuprum, magnesium ke atas. So magnesium, zinc dekat atas, zinc, plumbum di bawah ferrum, plumbum, argentum di bawah, argentum. Pastikan jangan tulis roller, tuliskan namanya. Okey, selesai. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. 2 pula. Kertas 3 ada 2 bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Bahagian A membawa markah 33, bahagian B membawa markah 17. Soalan bahagian B adalah design eksperimen. Ini sepatutnya soalan nombor 3 ni. Soalan yang atas tadi tu yang ada soalan structure tu, yang ada soalan DSO, hipotesis, pembeli ubah, bla bla bla, classification. Itu adalah soalan bahagian A yang membawa markah 33. Baik, boleh teruskan? Mari kita teruskan. Alright. Okay. Perbualan tersebut telah berlaku dalam kelas semasa guru membuat demonstrasi eksperimen kepada pelajar. Amar, cuba buat elektrolisis dengan menggunakan garam dapur. Baiklah, saya tambah lagi garam. Okay, dia buat demonstrasi eksperimen. Merujuk kepada raja di atas, rancang satu eksperimen makmal untuk mengkaji kesan, saya highlightkan mengkaji kesan kepekatan larutan natrium klorida kepada gas yang terhasil di anod semasa elektrolisis. Kesan kepekatan dalam anod semasa elektrolisis yang terhasil di anod. Okay. So kita punya kata kunci semua ada di sini. Dalam huraian anda terangkan bagaimana kedua-dua gas di anod diuji. Baik. So ini adalah set elektrolisis. Kamu kena bina berdasarkan kesan kepekatan. Ini kata kunci utama kita. Kepekatan. Kepekatan apa? Kepekatan elektrolitnya. Baik kelas. Kalau kamu ingat, cuba ingat 3 faktor yang mempengaruhi
penghasilan gas yang terhasil dalam sel elektrolisis. Antara salah satunya adalah kepekatan apa? Elektrolit. Baik. So, perancangan ataupun design eksperimen kamu mesti merangkumi aspek-aspek berikut: penyataan masalah, pemboleh ubah, hipotesis, senarai bahan dan radas, dan juga prosedur eksperimen, dan akhir sekali penjadualan data. Baik, kita pergi kepada penyataan masalah dahulu. Baik, mari kita jawab. Penyataan masalah. A. Penyataan masalah. Penyataan masalah. So, masalah kita apa di sini? Masalah kita nak cerita pasal kepekatan lah. So, kita mulakanlah. Pekat ke tak pekat? Kalau pekat apa jadi? Kalau kurang pekat apa jadi? So, kita punya konstruk jawapan kita, apakah kesan kepekatan apa yang kita gunakan tadi, yang cikgu tu cakap dekat Ammar tadi. Kita cek balik. Kepekatan larutan natrium klorida. Sebab cikgu dia suruh gunakan garam dapur dengan garam dalam amal berbeza. Dia punya kepekatan larutan natrium klorida. Apakah kesan kepekatan larutan natrium klorida ke atas, mana nak cari? Ni lah. Ke atas gas yang terhasil di anod semasa elektrolisis. Dah dapat markah. Ke atas, lupa pula dah. Gas yang terhasil di anod. Gas yang terhasil di anod semasa, Allahu Akbar, elektrolisis. Siap kita punya penyataan masalah. Kemudian kita pergi kepada pemboleh ubah. Pemboleh ubah nyatakan 3. Pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah tetap ataupun dimalarkan. Saya boleh short form je. Pemboleh ubah bergerak balas. Baik, pemboleh ubah yang dimalarkan ataupun kita tetapkan di sini adalah kepekatan larutan natrium klorida ke? Tidak. Kita gunakan hasil di anod. Hasil di anod itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah manipulasi. Pemboleh ubah yang kita manipulasikan, kita ubah apa? Tengok tadi penyataan masalah kita, kepekatan larutan natrium klorida. So kita tulis sini kepekatan larutan natrium klorida. Alright. So pemboleh ubah tetap kita apa? Kita boleh tulis isi padu larutan natrium klorida ataupun jenis larutan, jenis elektrolit. Kalau ada jawapan lain, sebenarnya. Okey, boleh PM saya. Baik. Okey, sekejap. Saya padam, tak ada tempat dah. Jenuh juga nak madam Baik, pemboleh ubah kita dah nyatakan 3 semuanya. Kita teruskan lagi dengan soalan C. C diminta hipotesis. Apakah hipotesis kita? So, tadi kita dah boleh dapat gambaran. Hipotesis kita mengatakan semakin pekat, semakin tinggi kepekatan larutan natrium klorida, semakin banyak gas yang dihasilkan. Boleh tak? Saya tulis semakin
Semakin ataupun jika maka. Hipotesis gunakan semakin ataupun jika maka. Saya dah ngantuk ni. Jika maka. Semakin tak boleh ni. Kalau semakin pekat, so nanti faktor pemilihan solution tu berbeza kerana apa. Okay, tengok sini Yang ni kamu kena tahu balik dalam sel elektrolisis. Saya lukis. Dalam satu set sel elektrolisis, elektrolit yang kita gunakan di sini adalah natrium klorida. Bila kata larutan, dia ada juga H2O. Bermakna cation dan anion yang ada dalam elektrolit ni adalah, tengok sini Na+ dan juga H+, cation. Anion yang ada dalam larutan ini adalah Cl- dan juga OH-. Sekiranya larutan kepekatan elektrolit sama, elektrod sama, sekiranya kepekatan natrium klorida ni bertambah, bermaksud antara klorin dengan hidrogen, hidroksida, ion klorida dengan ion hidroksida, siapa yang akan terpilih sekiranya kepekatan natrium klorida ni ditingkatkan? For sure, klorida. Ini cek balik dalam sel elektrolisis. Study balik dekat sana kalau kamu tak ingat. Kenapa saya kena cerita macam ni? Sebab kita kena tahu apa yang akan terhasil di anode dan apa yang akan terhasil di kathod. Yang mana, ingat balik, cation akan bergerak ke kathod, anion akan bergerak ke anode. Tu yang saya nak cerita balik tu. Terlupa pula dah. Baik, jadi kita balik kepada hipotesis kita. Jika kepekatan larutan natrium klorida meningkat, maka gas yang terhasil di anode adalah, saya tinggalkan kat situ, ataupun kita tulis macam ni, jika kepekatan larutan natrium klorida berkurang, maka gas yang terhasil di anode. Okey, saya tinggalkan soalan hipotesis untuk kamu jawab. PM saya kalau nak tahu jawapan. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ataupun D, kita kena bina senarai bahan dan radas. Baik, senarai bahan dan radas. So, kita letaklah bahan dan radas kita. Kita ada bika, mestilah kena ada bika. Kemudian kita mesti ada rod karbon. Rod karbon akan bertindak sebagai elektrod. Lepas tu mesti kita ada wayar penyambung. Okey, macam mana cikgu tahu cikgu? Okey, dalam set elektrolisis apa bahan yang kita gunakan? Tu kita letaklah semua. Lepas tu mesti ada bateri tak? Dalam set elektrolisis mesti ada bateri. Kemudian apa lagi kita nak pakai? Kita mesti ada tabung uji. Lagi apa kita nak pakai? Perlu tak kita kayu uji berbara ke menyala? Perlu tak? Nak uji kehadiran gas? Perlu kayu uji. Lagi, perlu tak kita ketat litmus? Ketat litmus perlu? Ketat litmus. Kalau tak tulis pun tak mengapalah, kalau kamu tak ada idea. Okey, apa lagi kita nak guna? Nak nyalakan kayu uji tu mestilah kita kena ada penunuh Bunsen. Dia kena detail sikit. Okey. Kemudian bahan, ini tak cukup ini baru alat radas. Bahan kita mestilah kita ada natrium klorida. So kita letaklah kepekatan yang berbeza, kerana dia kata kat sini kepekatan larutan natrium yang berbeza. Penyataan masalah, rujuk balik. So kita kena ada dua jenis kepekatan. Katakanlah kita letak 0.5 mol desimeter padu natrium klorida, saya suruh ringkasan Lepas tu lagi satu kita ada, let's say 1.0 mol desimeter padu NaCl. Dua kepekatan yang berbeza. Alright. So, okay, cukup tak bahan kita? Sekejap. Okay, cukup.
So, kita ada bahan radas, kita pergi kepada E, procedure of experiment. Okey, satu lagi tips, lupa nak cerita. Kamu lukis dulu. Bila lukis, baru kamu nampak bahan apa yang kita nak senaraikan. Itu salah satu cara. Okey, yang ni kita kena curi seberapa banyak markah yang kita boleh ambil sebenarnya. So, jangan takut, jangan risau. Cuba sebaik-baik. Kita ada konsep tu, idea tu kamu ada. Sebab tu kamu kena, banyak sekali saya tekankan, setiap kali buat eksperimen, kamu ingat. Sebab tu kita kena ingat, kena buat laporan setiap kali kita buat eksperimen tu. Itu penting sebenarnya untuk memantapkan lagi penguasaan kamu ataupun cara kamu desain eksperimen pada kertas 3. Kertas 3 ni mudah, banyak markah kamu boleh dapat. Okey, baik. So ingat selain daripada cara ni, kamu boleh lukis dahulu. Bila kamu lukis, baru kamu nampak apa bahan yang kita nak gunakan. Dan salah satu tips lagi, kita rujuklah pada pemboleh ubah yang kita nyatakan dan juga penyataan masalah. Dia cerita kat sini kesan kepekatan. So mesti ada 2 jenis larutan yang berbeza kepekatan. 0.5, letaklah nilai tu. Berapa nilai pun tak menjadi masalah. Yang penting ada yang kurang pekat. Nak letak 0.05 pun boleh kat sini. 0.05 kan kurang pekatnya kan dengan 1.0. Tapi larutannya sama, jenis larutannya sama, NaCl. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan prosedur dan kaedah. Mana saya nak conteng dia? Dan balik. Saya padam. Kalau penat boleh rehat jap, lepas tu nanti sambung balik tengok. Okey, ni penting. Sebab kamu mungkin tak buat eksperimen ni masa tingkatan 4, sayanglah. Jadi kena cek, buka Google, tengok eksperimen. Baik. So prosedur dan kaedah, stepnya lah. Rujuk balik Science Process Skill ataupun dalam buku teks, apa yang kita patut buat. Kita akan tuangkan larutan natrium klorida yang berpekatan rendah tadi tu, 0.05 tadi, ataupun kamu nak guna 0.5, ke dalam sebuah bika. Kemudian celupkan rod karbon. Kemudian sambungkan wire penyambung. Semua bahan yang kita gunakan tadi tu, kita cerita balik. Cerita panjang-panjang tak masalah. Sebab pemeriksa akan cari jawapan untuk kamu. Baik, saya ulang balik. Tuangkan larutan 0.05 mol desimeter padu natrium klorida tadi ke dalam sebuah bika. Kemudian celupkan rod karbon. Kemudian sambungkan wire penyambung kepada rod, terus kepada bateri. Okay. Kemudian apa patut kamu buat? Lepas tu tadi terlangkupkan tabung uji ke dalam elektrod. Kemudian set tu dah siap lah. Okay, apa lagi step kita nak buat? Biarkan selama beberapa jam, bukan hari tak lama, dia tak lama sangat sampai makan hari. Kemudian kutip gas. Bukan kutip gas, maksudnya gas yang terkumpul di anode dan kathod dikumpulkan ataupun dikumpulkan lah. So apa yang kita nak dekat yang terhasil di anode sebab dalam statement ataupun dalam penyataan dalam stimulus tadi ni, cikgu ni cerita pasal apa yang berlaku di anode. Gas yang di anode yang terhasil, okay, dia berbeza kepekatan berbeza, gas yang terhasil pun berbeza di anode. Baik, step yang seterusnya, kita dah kutip, kita dah collect gas yang terkumpul di anode. Kemudian kita nak uji dengan kayu uji. Kita nak uji dengan kayu uji berbara ke dengan kayu uji menyala, ataupun kita nak uji dengan ketat litmus tadi. Step yang kelima ataupun terpulanglah pada number kamu tu. The next step is ulang balik eksperimen dengan kepekatan yang lain tadi. Kalau kamu mulakan dengan kepekatan yang rendah, ulang balik tu dengan kepekatan yang tinggi lah. Stepnya repeat balik, tapi dengan kepekatan yang berbeza selain daripada tadi tu. Jelas tak? Kalau tak jelas, PM saya nanti. Baik, settle kita punya prosedur dan kaedah. Seterusnya yang terakhir, penjadualan data. Okay, penjadualan data. Apa yang kita nak buat? Okay, kita ada 2 jenis kepekatan. Okay, let's see macam ni.
So saya sini saya tulis kepekatan, sorry tulisan dah comot, natrium klorida. CO kita ada 2. Jadi kita gunakan 0.05. Tulis dia punya unit di sini mol dm negatif 1, negatif 3, negatif 1 pula. 0.05, satu lagi kita ada 1.0. Kemudian apa kita nak isi kat sini? Gas yang terhasil di anode lah. Tapi kita uji dengan apa? Kita uji dengan kayu uji berbara. Sebelah sini uji dengan kertas litmus. Okey, ataupun kamu tulis dengan kayu uji berbara pun tak ada masalah, pun boleh. Persoalan yang timbul kat sini, kenapa kayu uji berbara, cikgu? Kenapa kayu uji berbara? Allahuakbar. Kenapa cikgu kata kayu uji berbara? Okey, tengok sini bila kita cakap pasal kayu uji, bila kita cerita tentang kayu uji, kita ada 2, kayu uji berbara dan juga kayu uji menyala. Dalam set elektrolisis akan terhasilnya gas di anode dan kathod. Okey, di anode dan kathod. Allahu Akbar. Yang akan bergerak ke anode adalah anion. Anion yang bercas negatif. Yang akan bergerak ke kathod adalah cation, iaitu yang bercas positif. Berbeza dengan sel kimia. Anion akan bergerak ke anode. Anion dalam kes kita sini, kita ada Cl- dan juga OH-. Cation akan bergerak ke kathod. Dalam kes ni kita ada Na+ dan juga H+. Sebab dalam larutan natrium klorida adanya H2O. Bila kata larutan dalam NaCl, larutan NaCl kita mesti ada H2O. Jadi kita pecahkan dia kepada ion, dischargekan dia kepada ion. Kita ada Cl-, OH-. Yang bercas negatif akan bergerak ke anode, yang bercas positif akan bergerak ke kathod. Okey, so kita buang yang bergerak ke kathod ni, kita tak nak tengok pun, sebab dalam persoalan kita nak tengok yang terhasil di anode sahaja. Jadi dekat anode ada Cl- dengan OH-. Untuk kayu uji berbara untuk menguji kehadiran gas oksigen. Biasanya kayu uji menyala kita biasa guna uji untuk kehadiran gas hidrogen. So basically kayu uji menyala ni berlaku di kathod, untuk ujian di kathod, ujian gas di kathod. Kayu uji berbara ni biasanya untuk ujian di anode. Sebab itulah kayu uji berbara yang kita gunakan untuk mengesan kehadiran gas oksigen. Adakah gas oksigen tu hadir pada mana kepekatan natrium klorida tu rendah ataupun tinggi. Jelas ya? Okay. Baik, saya rasa setakat itu saja. Kalau ada persoalan boleh PM saya. Okey, kalau tak buat lagi tolong buat dan rujuk pada buku teks ataupun buku rujukan kamu. Okey, kalau ada persoalan terus PM saya. So kita tamatkan sesi kita. Minta maaf kalau mana silap, mana kurang. Pastikan kamu kena buat. Okey, ini sebagai persediaan kamu. Kita cara baru, kita terpaksa buat cara macam ni, tapi kamu kena